Didik TV KPM. Setiap perkara ada kepentingan, termasuklah kepentingan muamalat dalam Islam. Tapi apakah kepentingannya? Jom kita tanyakan soalan kepada ustazah kita, iaitu Siti Rahmah Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Okey ustazah, apakah kepentingan muamalat dalam Islam ustazah? Silakan. Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama, Okey, ustazah. mari kita pergi lihat apakah kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam ini, murid-murid semua, ya. Okey, tadi kita dah faham apa itu muamalat Islam, kita dah faham matlamat pensyariatan muamalat Islam. Jadi sekarang ni kita kena tahu kenapa kita kena mengamalkan muamalat Islam ni. Ya, walaupun hukumnya harus, tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam kita kena mengamalkan muamalat Islam. Yang pertama ini sebabnya. Sebab pertama kita kena mengamalkan muamalat Islam kerana kita umat Islam, kita sebenarnya dituntut untuk beramal dengan muamalat Islam dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah ataupun batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Daripada dalil ini, murid-murid semua, apa yang kita boleh faham? Yang pertama sekali, kita kena tengok, wahai orang yang beriman. Allah berkata-kata dengan kita, orang yang beriman. Siapa orang beriman angkat tangan? Orang beriman angkat tangan? Kan? Kita ni semua adalah orang yang beriman. Murid-murid semua pun kena angkat tangan kan kat luar tu, kan? Kita ni orang yang beriman. Jadi Allah berkata-kata kepada kita, ya, kita orang yang beriman. Jadi apa yang Allah nak kata kepada kita? Pertama, janganlah. Jangan ni, jangan buat. Kan? Janganlah. Kamu memakan harta benda sesama kamu. Jangan kita ambil harta orang lain, ya? Dengan jalan yang salah ataupun batil, ya. Jadi kalau kita baca sampai sini macam-macam lah, tak boleh curi barang orang, tak boleh rampas barang orang, tak boleh ragut barang orang, kan? Tak boleh ambil barang orang sesuka hati, tak boleh pinjam tanpa izin. Tu semua tu batil. Semua tu salah. Batil tu maksudnya apa-apa je ambil harta orang lain ikut jalan yang salah, semua tak boleh. Ya, kalau kita baca sampai sini, tu semua tak boleh, dan itu semua kita maklumi. Ya. Kecuali ada pengecualian ni, Luqman. Kecuali rupanya boleh kita ambil barang orang lain ni, Luqman. Ya, itu maksud dalil ni. Rupanya boleh kita ni ambil harta orang lain ni. Ada pengecualiannya. Ada caranya kita boleh ambil harta orang lain. Contohnya, ustazah ni boleh juga ambil harta Luqman ni. Dengan jalan apa? Ada jalannya. Dengan perniagaan yang dilakukan. Contohnya sekiranya ustazah menjual sesuatu. Dan Luqman membeli sesuatu dengan ustazah. Apabila Luqman memberikan duitnya kepada ustazah, ustazah dah ambil harta Luqman, kan? Betul. Ustazah membuat perniagaan. Jadi pengambilan harta secara begitu, proses begitu perniagaan, itu adalah jalan yang boleh, bukan batil dah. Jalan itu betul. Bukan batil. Boleh. Ya? Perniagaan yang dilakukan secara saling meredai. Saling meredai maksudnya tidak berlaku penipuan, dilakukan secara jujur, tidak ada hidden agenda lah. Kita punya bahasa orang putih lah, kan? Ya? Jadi perniagaan dilakukan dengan jujur, yang betul, yang memenuhi keperluan dan sebagainya, harga berpatutan. Ya. Jadi itu adalah jalan yang betul, kita boleh ambil harta orang lain. Jadi maksudnya kat sini adalah kita ni dituntut untuk melaksanakan
muamalah Islam dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau Allah dah bagi dalil, contoh riba tadi tak boleh buat kan, haram riba tak boleh buat. Jadi kita tak boleh buat. Jangan buat, ya, macam tu. Okey, kenapa lagi kita kena mengamalkan kenapa lagi kita kena mengamalkan muamalah Islam ni? Ini pula lagi sebab yang kedua, Luqman. Dalil nakli ancaman. Kena ancam kita ni, Luqman. Amaran, Ustazah, Kena ancam siapa yang tidak beramal dengan muamalah Islam, kena ancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Jadi untuk yang kedua ni, kita ni manusia, orang Islam, orang beriman, kalau kita tidak menjalankan muamalah Islam, contohnya menipu dalam proses jual beli, maka orang-orang peniaga yang menipu dalam jual beli ni, mereka akan masuk dalam neraka wail. Yang Allah cipta neraka tu khas untuk orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan dalam jual beli. Jadi jaga, jadi kena mengamalkan muamalah Islam. Betul. Ya? Okey. Contoh keprihatinan Nabi SAW dan para sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am?" Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Riwayat Muslim. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apa semuanya ini, wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku." Jadi daripada hadis ini, murid-murid semua, apa yang kita faham? Siapa yang cuba-cuba nak menipu? Nabi kata bukan daripada kalanganku. Maksudnya kalau Nabi kata bukan daripada kalanganku tu, Allah bagilah tu balasan buruk nanti dekat hari akhirat. Jangan main-main. Itu maksudnya, ya. Okey. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahawa setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, penduduk Madinah ialah orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah SWT menurunkan ayat wailul lil mutaffifin tadi, maksudnya kecelakaan besar bagi orang yang menipu. Betapa dahsyatnya, ya. Allah memang peringatkan siapa yang tidak jujur dalam berjual beli dan tidak melaksanakan muamalah Islam ini, ya. Jadi perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional ini, ya, sistem ekonomi konvensional maksudnya sistem yang tidak bercirikan muamalah Islam, ya. Muamalah Islam, ciri pertama dia bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ada panduan. Manakala konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Tiada kitab daripada langit, ya. Muamalah Islam mengharamkan riba sama sekali, manakala sistem ekonomi konvensional mengamalkan riba. Sistem muamalah Islam bebas daripada unsur judi dan gharar. Ustazah akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Sistem ekonomi konvensional mengandungi unsur judi dan gharar, manakala sistem muamalah Islam berteraskan keimanan kepada Allah SWT, manakala sistem ekonomi konvensional berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata, ya. Okey, sampai kita kepada sisi uji minda yang Ustazah suka, ya. Nyatakan dalil umat Islam dituntut untuk beramal dengan muamalah Islam dalam kehidupan. Siapa nak jawab? Okey. Siapa nak bantu, Tazah?
Okey, Silakan. Radi. Ya, Ustaz Radi. Okey, Ustaz Radi Ya, sebab dia sebut dalil tiba-tiba dia jadi ustaz. Okey, silakan Radi. Dalil umat Islam dituntut untuk beramal dengan muamalah Islam dalam kehidupan ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Okey, bagus Radi ya. Hafal dia Ya. Yang Ustazah cakapkan tadi. Jadi Ustazah nak bagi 3 bintang juga 3 untuk bintang. Radi. Tahniah kepada Ustaz Radi. Okey, Ustaz Radi. Tak sia-sia jadi ustaz pada hari ini ya. Okey, soalan kedua. Nyatakan contoh amalan yang tidak selari dengan muamalah Islam. Apakah ancaman untuk golongan ini? Okey. Yang tadi cerita panjang-panjang tadi tu. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya Ustazah. Okey, Najwa. silakan. Okay. Contoh amalan yang tidak selari dengan muamalah Islam ialah menipu dalam timbangan dan sukatan barang jualan. Betul. Ancaman untuk golongan yang menipu dalam timbangan dan sukatan ini pula ialah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wail pada hari kiamat kelak. Sangat bagus. Okey, jom kita lihat Najwa. jawapannya. Yang ini Ustazah bagi 2 bintang untuk contoh, 2 bintang untuk ancaman. Jadi 4 bintang Ustazah. 4 bintang. 4 bintang. Okey, tahniah kepada Najwa. Dan sekarang Okey. Ustazah kita berehat seketika, boleh ke? Boleh. So, Ustazah Okey. banyak cakap pula tadi ya. Macam nak minum. Betul. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Saya letak jawapan jap